يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah sagu hati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya 2 kali ganda. Dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Kita berada dalam penafsiran akhir surah, akhir juzuk yang ke-21 dan masih berada dalam penafsiran suratul Ahzab, surah yang ke-33. Bermula daripada ayat yang ke-28 sehingga ayat 30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang isteri-isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, ibu sekalian orang beriman, serta menceritakan tentang kelebihan mereka dalam melaksanakan kebaikan dan amaran keras kepada mereka kalau mereka buat perkara yang tidak baik. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang suatu pemilihan yang perlu dilakukan oleh para isteri Nabi. Wa imma kekal sebagai isteri Rasulullah sampai ke syurga, atau sekadar di dunia, dan diberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dalam nikmat-nikmat dunia. Kalau sebelum ini pada ayat ke-9 sehinggalah ayat 27 yang kita bacakan berkait dengan peristiwa peperangan Khandaq, peristiwa peperangan Ahzab, atau dinamakan sebagai peperangan Parit. Tiba-tiba ayat yang datang selepas peperangan rumah tangga. Apakah munasabahnya atau signifikannya? Kata para ulama tafsir, bila mana Allah Ta'ala mengumumkan kemenangan kepada Nabi-Nya dan kepada orang beriman,
pecah belah segala tentera bersekutu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menghalau keluar ataupun mengalahkan Bani Quraizah dan merampas segala harta benda mereka. Maka para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat kemenangan tersebut, lalu mereka membayangkan banyaknya harta rampasan perang. Sebab Yahudi terkenal dengan bangsa yang kumpul harta. Yahudi terkenal dengan jenama-jenama. Brand-brand tu Yahudi buat. Dia akan meletakkan nilai pakaian, barang kemas dan sebagainya. Maka para isteri Rasulullah mengetahui bila Bani Quraizah, perkampungan Quraizah telah ditawan oleh umat Islam. Maka banyaklah harta yang ada di dalamnya. Kekayaan Yahudi. Lalu para isteri Nabi satu ketika duduk bersembang, berbincang sama-sama dia. Akhirnya mereka menyarankan kepada Rasulullah dan mencadangkan kepada Rasulullah dengan satu cadangan. Kata mereka, "Ya Rasulullah, banatu Kisra wa Kaisar fil huli wal hulal wal ima wal khawal wa nahnu ala ma narahu min al faqati wad dhiq." Maksudnya, wahai Rasulullah, anak-anak Raja Kisra, anak-anak Raja Parsi, mereka hiasan banyak, pakaian berjenama, mereka banyak pembantu dan khadam. Kita miskin, ya Rasulullah, kata isteri si Nabi. Kita orang semua miskin. Tak ada pembantu, pakaian pun tak cukup. Kami tak mewah sebagaimana anak-anak Raja Rom dan Raja Parsi. Isteri Rasulullah mula kiaskan kemewahan yang dinikmati oleh Raja Rom, Raja Parsi dan anak-anak mereka dengan kemiskinan mereka. Suka mengkiaskan. Pama kita tengok orang lain senang, kita bercakap dengan suami kita, bang tengok orang lain senang. Ada kereta, ada rumah, kita ada apa? Habuk pun tak ada. Dan minta suami adakan benda tu. Perkara yang mereka cadangkan itu terlalu berat. Sebab Rasulullah SAW bukan nak kumpul kekayaan. Bukan nak kumpul harta. Dan tidak layak bagi isteri-isteri Nabi berperwatakan demikian. Memilih dunia berbanding Rasulullah. Kerana Rasulullah itulah yang paling berharga daripada segala harta. Bahkan sebenarnya satu petunjuk. Seorang isteri kalau dapat suami yang soleh, maka itu dah cukup. Demikian juga seorang suami dapat isteri yang soleh, maka dah cukup. Maka tak perlu pada hal-hal dunia yang lain. Kan nilai kesolehan itu tinggi. Apatah lagi Rasulullah SAW. Tapi dengan cadangan ini memberatkan. Akhirnya Rasulullah SAW berdiam diri, tak bercakap dengan bini dia. Berbulan lama, Rasulullah tak cakap. Rasulullah bila marah, Rasulullah tak tengking, tapi Nabi tak cakap. Nabi diam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana tersebar berita bahawa seolah-olah isteri Rasulullah ini telah diceraikan. Maka Rasulullah mengasingkan diri untuk satu tempoh. Lalu para sahabat nak tahu berita sebenar. Lalu Abu Bakar datang meminta izin Rasulullah untuk bertemu. Nabi tak izin. Nabi tak nak jumpa dengan Abu Bakar. Kemudian Umar Al-Khattab datang meminta izin bertemu, nak cakap dengan Rasulullah. Nabi juga tak izin. Nabi nak bersendirian. Tak ada orang pun boleh datang jumpa Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sedang mendengar wahyu. Menunggu wahyu. Dan memberi tempoh itu untuk isterinya berfikir, apakah patut dia minta kemewahan dengan Rasulullah. Apakah itu yang diinginkan. Maka sehinggalah satu waktu Rasulullah izinkan Abu Bakar dan Umar masuk. Lalu ketika mana Abu Bakar dan Umar masuk, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku lihat Rasulullah diam, tak cakap apa-apa. Dan isteri-isteri Rasulullah berada sekitar dia, keliling dia. Nabi tak cakap apa. Lalu kata Umar, aku akan bercakap dengan Rasulullah semoga dia ketawa. Aku nak hiburkan Rasulullah. Lalu kata Umar, wahai Rasulullah, isteri aku kalau minta sesuatu, maka aku cocok je leher dia.
Mak macam tu, minta. Kata Umar. Maka Rasulullah pun ketahui. Maknanya jenis tak takut bini. Tak takut bini. Lalu ketika itu kata Umar Al-Khattab, bangun Abu Bakar As-Siddiq pada Aisyah. Abu Bakar bangun nak marah kepada Aisyah sebab juga minta. Maka hampirlah Abu Bakar nak pukul Aisyah. Pukul dia. Maksudnya pukul nak marah lah. Bukan pukul nak cederakan. Dan Umar Al-Khattab juga nak marah pada Hafsah. Kerana mereka dalam kelompok yang meminta tersebut. Kemudian kata Abu Bakar dan Umar kepada kedua anak mereka, Aisyah dan Hafsah. Tas'alani Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu. Kenapa kau minta bukan-bukan? Apa benda yang Nabi tak ada? Sebab para isteri Rasulullah menganggap macam Nabi dah menang, harta itu Nabi simpan. Walau Rasulullah SAW bila menang, harta itu diagihkan. Nabi tidak menyimpan harta. Nabi tidak menyimpan kekayaan. Bahkan Nabi agihkan ghanimah kepada tentera yang berperang, yang berkuda, yang berjalan kaki. Sebab itu zaman Nabi SAW tak ada Baitul Mal. Kenapa tak ada Baitul Mal? Sebab Rasulullah bagi terus. Nabi tak simpan. Dia tak macam kita ada Baitul Mal sebab yang tahun ni punya kutipan, tahun depan kita agihkan. Akan datang punya kutipan, tahun sekali lagi akan agihkan. Maka banyak duit kat Baitul Mal. Rasulullah SAW tak ada Baitul Mal. Tempat menyimpan. Kerana Rasulullah bila dapat sahaja apa-apa, Nabi bagikan cepat-cepat. Nabi tidak mahu melambatkan keperluan rakyat dia. Keperluan umat. Namun sebahagian para isteri Rasulullah yang berbincang mengatakan kita nak juga sikit. Nak juga pakai gelang. Ada yang kata Ummu Salamah kita nak juga pakai sutera. Syekh lain dia pakai sutera. Yang ni pula kata kita juga nak pakai baju-baju lawa. Kami juga nak pakai barang kemas. Yang ni pula kata kita pun nak ada kadang banyak. Dia rehatlah sikit. Bila kita tengok TV kalau zaman sekarang lah. Biar datang pembantu-pembantu ini. Lalu masing-masing minta dengan apa yang mereka rasa mereka boleh menyenangkan kehidupan dunia mereka. Lalu ketika itu Rasulullah turun wahyu padanya yang kita bacakan pada malam ini. Allah perintahkan Rasulullah untuk beri pilih pada isterinya. Wa imam bersama Rasulullah. Maka tak dapat apa pun benda-benda dunia tak dapat. Sama Rasulullah. Atau dia nak kemewahan Nabi bagi semua nak. Nak apa? Khadang bagi 10 orang, 20 orang. Nak harta bagi semua. Semua nak bagi kemudian diceraikan dengan cerai yang baik. Maksud cerai yang baik, cerai sesudah wanita itu suci dan tidak dicampuri. Kita namakan tolak sunni. Kita ada tolak bid'i. Cerai sunnah, cerai bid'ah. Cerai sunnah ialah cerai talak satu dalam keadaan perempuan itu suci dan tidak disetubuhi. Jadi bila perempuan itu berhaid, kemudian disuci, tidak disentuh oleh suaminya, kemudian diceraikan. Itu dipanggil cerai sunni kerana memendekkan tempoh iddah dia. Adapun cerai bid'i seperti cerai isteri yang kena haid. Itu namanya bid'i, bid'ah. Adapun cerai isteri dalam keadaan mengandung, itu tak disebut sebagai cerai bid'ah. Ada orang cerai ketika mengandung. Apakah sah? Dan tidak haram. Tapi ceraikan isteri ketika haid, hukumnya haram. Dan cerai terbaik ialah cerai talak satu. Adapun cerai talak tiga ini panggil cerai bid'i, bid'ah. Walaupun sah. Cerai talak satu dalam keadaan wanita ini suci. Maka ini namanya cerai sunni. Lalu kata Rasulullah, aku datang, Rasulullah mulakan seorang-seorang bermula dengan Aisyah. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, Inni dhakirun laki amran ma uhibbu an ta'jali fihi hatta tastamiri abawaiki. Qalat ma huwa? Fatala alaiha ya ayyuhan nabi kulli azwajika al-ayah. Qalat afika astamiru abawayya bal akhtaru Allah wa rasulahu wa as'aluka alla tadhkura limra'atin min nisa'ika makhtartu. Faqala sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala lam yab'athni mu'annifan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran la tas'aluni imra'atun minhunna amma ikhtarti illa akhbartuha. Maksudnya, wahai Aisyah, aku nak beritahu kamu satu benda, tapi kamu jangan tergesa-gesa.
sampai kamu berbincang dengan mak ayah kamu dulu. Kata Rasulullah, aku nak beritahu satu benda. Tapi jangan tergesa-gesa jawab. Jangan tergesa-gesa buat pilihan sehingga kamu mesyuarat dengan mak ayah dulu. Lalu kata Aisyah, apa dia? Maka jawab Nabi SAW dengan membacakan ayat yang kita bacakan pada malam ini. Wahai isteri Nabi, kalau kamu nak dunia, ambil dunia, kemudian diceraikan. Kamu nak Allah dan Rasul, maka kekallah kamu dengan Allah dan Rasul. Jadilah kamu isteri Rasulullah sampai hari kiamat. Sampai dalam syurga. Lalu kata Aisyah, apakah aku perlu berbincang dengan mak ayahku dalam hari ini? Aku tak akan bincang. Aku akan kata, aku pilih Allah dan Rasul. Aisyah radhiyallahu ta'ala menyerai silap dia. Maka bila beri pilihan macam ni, maka kata Aisyah, aku memilih Allah dan Rasul. Tapi aku bagi satu syarat. Kata Aisyah. Syaratnya jangan beritahu pada isteri-isteri lain apa yang aku pilih. Jangan beritahu. Kata Nabi SAW, tak boleh. Syarat tu tak boleh diterima. Kerana apa yang ditanya, aku akan jawab. Pak Rasulullah tak boleh diberi syarat. Tak boleh cakap, tak boleh cakap, tak boleh. Kerana Rasulullah tahu kenapa dia cakap, kenapa dia tak cakap. Tak boleh bagi syarat tersebut. Lalu kata Rasulullah SAW pada Aisyah, aku tak terima syarat tu. Kalau mana-mana isi tanya, aku jawab. Kalau kamu pilih ni, pilih ni. Tidak ada suatu tegahan syarat tersebut. Maka ditanya kepada Hafsah. Maka Hafsah menjawab jawapan yang sama. Ditanya pada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menjawab dengan jawapan yang sama. Ditanya ke semua isteri-isteri Nabi SAW, semua jawapan yang sama. Lalu mereka membatalkan ataupun mereka menyesali permintaan mereka sebelum ini. Ya, kerana manusia dia ada nafsu, ada syahwat. Ada waktu datang cenderung dunia kita. Walaupun baik bagaimanapun agama kita. Ini isteri Rasulullah. Kalau kita lagilah. Ada waktu bila dalam keadaan tertentu. Macamlah kita berjuang Islam. Tapi time menang, pakat nak jawatan belaka juga. Maka datang benda tu sebagai satu syahwat dunia. Supaya kita menyedari bahawa tak ada orang terselamat daripada keinginan dunia, hatta isteri-isteri Nabi. Yang dididik dalam rumah oleh Nabi SAW. Maka kecenderungan itu ada. Kadang-kala kita mungkin memilih dunia daripada akhirat. Ia mungkin berlaku pada waktu tertentu. Kerana iman kita naik turun. Ada waktu kita utamakan agama. Bagus agama akhirat. Ada waktu kita utamakan dunia. Tapi orang beriman cepat menyesali kesilapan dan kesalahan mereka. Maka ini isteri para Nabi yang bukanlah satu keaiban bagi mereka. Tapi ini saya katakan fitrah manusia. Bila tahu kaya, tahu sekian-sekian, mereka berfikir tidak salah mencadangkan demikian. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah kita dah sebut bukan menjadi pemimpin menghimpun harta. Bukan Rasulullah dan semua para Nabi, harta yang mereka ada tidak boleh diwarisi dan dipusakai. Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya ma lam nuwarrath ma tarakna fahuwa sadaqah. Kami para Nabi tidak diwarisi harta kami. Apa yang kami tinggalkan semuanya jadi sedekah. Tak boleh kepada isteri. Dia tak ada isteri 1/8 ke anak, tak ada. Anaknya Fatimah akan dapat 1/2, tak dapat. Semua yang ditinggalkan. Harta Nabi SAW kembali kepada Baitul Mal. Ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bila wafat Nabi SAW, Fatimah datang jumpa Abu Bakar, minta harta pusaka. Sebab dia tahu ayah dia ada tanah banyak. Sini. Lalu kata Abu Bakar, tak boleh. Fatimah kata, itu hak aku. Aku anak dia. Aku berhak dapat harta pusaka. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bersabda, kami para Nabi, apa yang kami tinggalkan sedekah, bukan pusaka. Tak boleh. Bukan semua Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, harta mereka tak boleh difaraidkan sebab dia bukan pusaka. Untuk menunjukkan tujuan para Nabi, bukan nak kumpul harta. Untuk menunjukkan tujuan perutusan para Rasul, bukanlah untuk berbangga dengan harta. Dan supaya orang yang mati tak ada harta, tak bersedih. Rasulullah pun tak ada. Maka ini hikmahnya. Baik, kembali pada penafsiran. Itu sebab turun ayat ini. Bila Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, ya ayyuhan Nabi. Kita tahu Rasulullah, bila Allah perintahkan satu perintah, Allah tak akan sebut, ya Muhammad. Tapi Allah akan sebut, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Wahai Nabi, wahai Rasul. Itu panggilan Allah.
Berbeza dengan nabi-nabi lain, bila Allah turunkan perintah, Allah sebut, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Hei Daud, kami jadikan kamu pemimpin atas muka bumi. Ya Musa, ya Yahya, khuzil kitab biquwah. Yahya, pegang kitab ni kuat-kuat. Tetapi Rasulullah, Allah tak panggil nama dia. Kenapa? Kerana kemuliaan. Mengatasi kemuliaan yang lain. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tak panggil nama dia. Perhatikan dalam Quran, bila Allah nak perintahkan satu perintah khusus pada Nabi, maka sama ada Allah berkata, Ya ayyuhan Nabi, in talaqtumun nisa, fatallikuhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, kalau kamu nak cerai isteri kamu, cerai ikut iddah mereka. Ataupun ayat ini, Ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika. Wahai Nabi, katakan pada isteri-isteri kamu. Ataupun Allah akan kata, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan wahyu yang diturunkan kepadamu kepada manusia. Tak ada istilah, Ya Muhammad buat ni, tak ada. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Berbanding Nabi-Nabi lain, semua disebut nama bila diberi perintah. Rasulullah tidak. Kerana kemuliaan baginda SAW disebut pangkat dia. Kenapa? Kerana Rasulullah khatamul anbiya, penyudah segala Nabi dan Rasul. Kerana Nabi-Nabi lain syariat mereka dinasahkan, dihilangkan dengan syariat Nabi SAW. Dan kerana perintah kepada Nabi ini merupakan perintah sampai hari kiamat. Adapun perintah pada Nabi-Nabi lain, perintah bersifat muakkad, bersifat sementara pada zaman mereka. Bila datang Nabi lain pula diubah lagi. Mengikut kesesuaian kaum, kesesuaian keadaan negara tersebut. Adapun Nabi SAW, perintahnya tak berubah. Yang Allah perintah pada Rasul, zaman Rasulullah SAW, sehingga zaman kita, sehingga hari kiamat. Tak berubah. Kerana syariat Islam ialah syariat terakhir. Sebab itu Nabi Isa AS bila turun ke bumi, bersyariatkan dengan syariat Nabi SAW. Kita baca dalam hadis, bila Nabi Isa turun di Menara Putih di Dimash, di Damsyik. Ketika itu, salah seorang umat Muhammad menjadi bersedia untuk salat subuh. Kebanyakan para syurah hadis menyatakan ia Imam Mahdi. Ke mana mereka bersiap untuk salat subuh, maka pemimpin Islam mengenali Nabi Isa. Lalu dipersilakan ke hadapan, maka Nabi Isa menolak. Dan Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa mengikutinya. Untuk menunjukkan Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa jadi imam, mungkin terfikir, nak buat mazhab apa, nak salat macam mana ni? Tepat. Makmum-makmum mesti terfikir. Ni Nabi Isa jadi imam. Barangkali dia ikut syariat lama dia macam mana solat ni. Tapi bila Nabi Isa membiarkan pemimpin di kalangan umat Muhammad, iaitu Imam Mahdi. Jadi imam, maka ketahuilah seluruh orang Islam bahawa Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu boleh Nabi Isa menjadi imam. Mula-mula tak. Kita nak beritahu Nabi Isa ikut sama. Dan itu Nabi Isa bukanlah Nabi terakhir, tapi dia turun di akhir zaman. Untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW di hadapan para Kristian. Sebab itu disebut dalam hadis, turun Nabi Isa mematahkan salib. Mematahkan salib, menghentikan cukai. Jizyah. Maksud cukai di sini bukan cukai LHDN. Maksudnya cukai jizyah yang mana kalau seorang itu ditawan, dia akan beri dua tahun, atau satu negara yang diserang akan diberi dengan 3 tawaran, sama ada Islam atau bayar jizyah atau perang. Tapi bila Nabi Isa turun, 2 je tawaran, sama ada Islam atau perang. Jizyah tak ada. Tidak ada masa lagi untuk jizyah kerana berada pada akhir zaman. Maka Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kul, katakanlah, li azwajika, kepada isteri-isterimu. Baik isteri si Nabi SAW, ada 9 orang yang hidup masa Rasulullah SAW hidup. Dan 2 orang yang wafat sebelum Nabi SAW. Yang menjadikan jumlah seluruh isteri Rasulullah ialah 11 orang. Ada 2 orang yang wafat sebelum Rasulullah wafat. Itu pertama ialah Khadijah radhiyallahu taala anha, dia wafat sebelum Rasulullah wafat. Yang kedua ialah Zainab binti Khuzaimah, yang Rasulullah berkahwin dengannya selepas 8 bulan. Ada riwayat menyebut 2 bulan, maka dia meninggal dunia. Suaminya mati dalam perang Uhud. Maka Rasulullah bersimpati dengannya dan Nabi mengahwininya.
Kemudian selepas 2, ada yang kata 8 bulan dia meninggal dunia. Ini 2 isteri Rasulullah yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Adapun 9 orang isteri lagi meninggal selepas Rasulullah meninggal. Isteri Nabi SAW ini 6 orang daripada suku Quraisy. Mereka ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Saudah binti Zam'ah, Ummu Salamah binti Umayyah, dan 4 orang di kalangan bukan Quraisy tapi orang Arab, iaitu Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, ibu saudara kepada Ibnu Abbas, Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah, Juwairiyah binti Harisah Al-Mustaliqiyah, Safiyah binti Huyai bin Akhtab Al-Khaybariyah. Ini isteri-isteri Nabi SAW. Yang pertama ialah Khadijah, yang merupakan isteri pertama yang dikahwini oleh Nabi SAW, dan dia wafat ketika usianya 65 tahun. Rasulullah sempat bersama Khadijah 25 tahun. Dan semua anak lahir daripada Khadijah melainkan Ibrahim, lahir daripada Maryam Qibtiyah. Dan yang kedua ialah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ialah antara isteri Rasulullah yang tua sebagaimana Khadijah. Jadi ketika mana Rasulullah mengahwini Saudah, umurnya 66 tahun. Saudah binti Zam'ah. Ini antara ada 2 isteri Rasulullah umurnya lebih tua pada Rasul. Pertama Khadijah, yang kedua ialah Saudah. Adapun yang lain-lain semuanya usianya 30-an ke bawah. 30-an ataupun belasan. Di mana lepas Khadijah wafat, Rasulullah berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Disebabkan dia tidak ada orang yang ingin menjaganya, maka Rasulullah mengahwininya. Dan semua isteri Rasulullah dikebumikan di Baqi'. Melainkan Khadijah dikebumikan di Ma'lah. Khadijah Ma'lah. Dan Maimunah dikebumikan di luar Madinah. Yang lain semuanya di Madinah Al-Munawwarah ataupun di perkuburan Baqi'. Dan isteri ketiga Rasulullah ialah Aisyah. Ini ikut turutan Aisyah radhiyallahu taala anha, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah mengahwininya dan Rasulullah wafat ketika mana usianya 18 tahun. Dan juga yang keempat Hafsah binti Umar yang Rasulullah mengahwininya ketika usianya 27 tahun. Dan Rasulullah pernah menceraikannya. Hafsah, Rasulullah pernah cerai dia. Kemudian turun Jibril. Lalu Jibril memerintahkan Rasulullah rujuk balik. Kata Jibril, "Innallaha ya'muruka an turaji' Hafsata fa innaha sawamatun qawamatun faraja'aha." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu wahai Muhammad untuk rujuk balik pada Hafsah. Kerana dia seorang perempuan yang kuat berpuasa dan rajin qiyamul lail. Hafsah dia ada sebut perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Nabi SAW yang berakhir dia diceraikan. Sebab menyakiti hati Rasulullah bahaya, boleh jadi kafir. Sebab itu Rasulullah. Bukan tengok suami itu Rasulullah SAW. Maka kerana itu, kerana untuk menjaga akidah Hafsah itu sendiri, maka diceraikannya. Sehingga Umar Al-Khattab merasakan ia adalah hari kebinasaan dia. Sedihlah anak dia kena cerai. Sehingga Jibril turun, beritahu Rasulullah supaya rujuk balik. Kan dia seorang perempuan yang baik. Cuma kadang-kadang mulut je sikit. Perempuan yang baik. Dan yang kelima ialah Ummu Salamah. Yang Rasulullah berkahwin ketika usianya 27 tahun. Dengan kematian Abu Salamah. Dan dia punya 2 orang anak. Dan Rasulullah mengahwininya. Yang ketiga Ummu Habibah. Yang Rasulullah berkahwin ketika usianya 30 tahun. Ummu Habibah, dia berada di Habasyah. Dan suaminya mati. Ada riwayat menyebut suaminya murtad. Maka Nabi SAW simpati keadaannya. Maka Rasulullah berkahwin dengannya. Dan Raja Najasyi sponsor mas kahwin dia. Dengan membayar 400 dinar. Ini yang disponsor mas kahwin. Dan berkahwin diwakilkan. Rasulullah kahwin. Rasulullah suruh Amru bin Umayyah Ad-Damri angkat nikah bagi pihak Rasulullah. Kita ada satu pernikahan namanya wakalah. Maknanya oleh kerana perempuan duduk jauh, kita wakil seorang je tolong angkat nikah. Jangan tersilap sebut nama dia sudah. Jadi dia wakil, saya menerima atau aku kahwinkan nikah sekian dengan sekian-sekian, maka saya wakil pada sekian-sekian menerima perkahwinannya atau menerima nikahnya dengan mas kahwin tersebut. Itu panggil wakalah. Pernikahan secara wakil. Kita tak biasa dengar, tak biasa buat. Ini antara benda pernikahan yang dibenarkan dalam Islam. Rasulullah buat pada Ummu Habibah atau dikenal Ramlah binti Abi Sufyan. Dan yang ketujuh ialah Zainab binti Jahash. Rasulullah mengahwininya ketika usianya 35 tahun. Supaya kita nak jawab orang kata,
Umur bin Nabi semua 80 tahun, 90 tahun. Untuk dia kata, nak poligami boleh, syarat bini tu umur 80, 90. Jangan muda-muda. Tu tak ikut Nabi. Jadi kita beritahu umur masing-masing. Sebab kita tahu umur tak ada kaitan nak ikut Nabi, tak ikut Nabi. Maka ini Zainab bintu Jahsh, Rasulullah mengahwininya untuk membatalkan sistem anak angkat. Bila dia bercerai dengan anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah, maka Rasulullah mengahwininya. Yang ke-8 ialah Zainab bintu Khuzaimah, usianya 30 tahun ketika Rasulullah mengahwininya dan kekal perkahwinan selama 8 bulan dan dia mati. Yang saya sebut antara isteri Nabi yang mati dulu seperti Khadijah. Dan yang ke-9 ialah Safiyah bintu Huyai binti Akhtab yang dikahwini oleh Nabi SAW, merupakan seorang yang berbangsa Yahudi yang berasal daripada Khaybar. Khaybar ni kalau hari ni kita ke Madinah, nanti kalau balik daripada Ulam mesti berhenti kat Masjid Khaybar. Yang baru ni saya berhenti Masjid Khaybar. Itu kawasan Yahudi dulu, Khaybar. Sudah menjadi milik umat Islam. Dan yang ke-9 ialah, yang ke-10 ialah Juwairiyah binti Haris binti Abi Dhirar. Rasulullah mengahwininya ketika mana usianya 15 tahun. Juwairiyah di mana suami terbunuh dalam peperangan Bani Mustalik. Oleh kerana dia ketua kepada kabilah. Ayah ni ketua kabilah. Maka bila Rasulullah mengahwininya, maka seluruh kabilah Mustalik memeluk Islam. Sebab mereka berkata dia berkahwin dengan tuan kita. Maka kita akan ikut dia lah. Maka Rasulullah telah memerdekakan Juwairiyah dan menikahinya menjadi kesan sebab seluruh Bani Mustalik memeluk Islam. Dan ketika itu usia Juwairiyah ialah 15 tahun. Yang ke-11 ialah Maimunah binti Haris Al-Hilaliyah. Ialah isteri terakhir yang Rasulullah kahwin. Iaitu ibu saudara kepada Ibnu Abbas, adik kepada isteri Abbas bin Abdul Muttalib. Adik. Sebab itu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bila nak tahu ibadat Rasulullah, dia hantar Ibnu Abbas pada giliran Maimunah. Kerana Maimunah tu mak saudara dia. Mak saudara Ibnu Abbas. Tidur rumah, nak tengok Nabi ibadat apa kat rumah. Sebab sahabat-sahabat semua tahu Rasulullah buat apa kat masjid. Tapi tak tahu ibadat kat rumah. Maka Abbas hantar anaknya Abdullah pergi tidur rumah Rasulullah pada hari giliran ibu saudara Ibnu Abbas. Itu bernama Maimunah binti Harith. Antara isteri Rasulullah yang meninggal di luar Madinah. Dan ini isteri terakhir yang Rasulullah kahwin. Dan ke mana dia mengahwininya usianya 27 tahun. Dan Nabi SAW ada 2 orang hamba. Maria Qibtiyah dan Raihanah binti Zaid. Setengah pada muhakkik sejarah menyatakan Rasulullah mengahwini Raihanah. Setengah mengatakan tidak, Raihanah kekal sebagai dipanggil hamba untuk Rasulullah tunjuk bagaimana cara memperlakukan hamba. Sebab Rasulullah seorang contoh tauladan. Bila contoh tauladan, maka semua orang akan tengok Rasulullah bagaimana Nabi buat. Kerana ketika itu zaman di mana hamba menjadi sebahagian entiti masyarakat. Sebahagian daripada cara masyarakat. Hari ini tak ada lah, kita cerita dulu. Jadi, bagaimana seorang yang punya hamba nak memperlakukan hamba ni? Maka Rasulullah contoh. Sebab bila Allah sebut dalam ayat yang kita baca sebelum ini, pada ayat 21, Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan bagi orang yang benar-benar beriman pada Allah, beriman kepada hari kiamat, yang menyebut Allah dengan banyak-banyak. Maka setiap manusia bila nak buat sesuatu dia ada contoh. Sebab dengan keadaan Rasulullah berkahwin dengan isteri-isterinya ini, semuanya menjadi contoh. Rasulullah berkahwin ramai dengan 3 sebab. Pertama dipanggil sebab ijtimaiyah. Yang kedua sebab tasyri'iyah. Yang ketiga sebab siasiyah. Pertama sebab kemasyarakatan. Atas asas kemasyarakatan, masyarakat. Yang memang setiap orang akan kahwin. Sebagai satu cara membina masyarakat. Maka Rasulullah mengahwini Khadijah. Sebagaimana naluri seorang untuk berumah tangga. Maka ini sebab ijtimaiyah, kemasyarakatan. Kahwin untuk kembang, untuk banyak zuriat. Untuk tujuan ada pasangan. Yang kedua untuk tujuan tasyri'iyah. Iaitu syarak. Seperti Rasulullah berkahwin dengan Zainab bagi membatalkan sistem anak angkat. Mereka jahiliah menganggap anak angkat macam anak sendiri. Kalau anak angkat tu kahwin, maka wanita yang dikahwini oleh anak angkat haram bagi mereka. Maka Islam kata tidak. Anak angkat tak ada apa-apa pengharaman. Siapa yang beli anak angkat walau besar ibu jari,
sampai ketua reta, maka dia tetap orang asing dalam keluarga dia. Tak boleh menerima harta pusaka. Bukan mahram dia, auratnya masih kekal, terpelihara, terjaga. Dia tak akan mengubah hukum. Seorang ambil anak angkat, dia tak boleh ubah harta pusaka, hukum khalwat, hukum mahram, itu semua tak berubah. Maka ini jadi sistem jahiliah. Orang jahiliah bila dia ambil anak angkat, seolah-olah anak ni anak dia. Maka dia tak ada istilah khalwatnya, maka dia terima harta pusakanya. Maka ini merosakkan benih-benih yang sebenar. Maka Rasulullah mengahwini sebab tasyri'iyah. Dan ada yang Rasulullah kahwin sebab sia-sia politik. Sebagaimana Rasulullah berkahwin dengan Sofiyah untuk menjinakkan hati Yahudi. Sebab Sofiyah ni ialah anak pemimpin Huyai bin Akhtab. Huyai pemimpin berpengaruh Yahudi. Ni orang pengaruh Yahudi. Bukan terkenal dengan gagah, bukan terkenal sebagai ahli sihir. Terkenal dengan ilmu kebal. Ni jenitikan takluk. Sehingga Rasulullah mengarahkannya dibunuh. Dan orang Islam membunuh dengan cara yang begitu unik untuk jadikan dia ni mati. Sebab dia kalau pisah biasa takluk. Ini kisah Huyai bin Akhtab yang terkenal gagah. Maka orang Yahudi menghormatinya bila Rasulullah berkahwin dengan Sofiyah, maka ini mengurangkan prejudis mereka terhadap Islam dan Nabi SAW. Dan sama juga Juwairiyah, Rasulullah mengahwininya menjadikan Bani Mustalik semua memeluk Islam. Maka ini sebab politik. Dan ada sebab yang keempat disebut sebab ta'limiyah, mengajar. Sebab Rasulullah SAW dia akan ajar lelaki dan perempuan. Ada ilmu-ilmu yang Rasulullah tak mungkin terus berdepan dengan wanita-wanita. Maka isteri-isterinya akan menjadi penyebar ilmu tersebut. Kadang-kadang perempuan ni, dia perempuan yang ada dua di Madinah. Satu perempuan Muhajirin, satu perempuan Ansar. Orang Muhajirin mereka ni malu bertanya. Tanyanya berkias-kias. Orang-orang Ansar pula jenis tanya straight. Sebab itu Aisyah memuji wanita Ansar sebab mereka berani. Tanya hasulit pun berani, terang-terang je tanya. Tak ada nak berlindung-berlindung, tak ada. Sehingga kata Aisyah, ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita Ansar, mereka tak pernah malu untuk mengaji agama, tak malu. Mereka datang jumpa Nabi deret-deret depan. Yang Muhajirat ni nak jumpa Rasulullah segan-segan. Duk menyorok balik tiang, balik dinding, balik pokok, nak boleh jumpa. Akhirnya suami kena jumpa. Abang lah jumpa macam tu. Yang orang Ansar ni pula tak, dijumpa straight. Tengah Nabi jalan, dia bersikap. Rasulullah nak tanya soalan. Sekat tengah jalan tu. Lalu kata Rasul, tengok beraninya dia. Berani. Itu kan tabiat wanita Ansar, kerana mereka hidup dalam suasana perang sentiasa. Mereka jadi berani. Kadang-kadang mereka tanya terang-terang yang menyebabkan Rasulullah malu nak jawab. Maka isteri-isteri Rasulullah menjadi sebagai moderator kepada fiqh wanita. Wanita kan dia ada fiqh dia. Baik bab aurat dia, baik dalam hal haid taharah dia, dalam bab sekian-sekian, bab iddah dia. Maka ini akan isteri-isteri Rasulullah akan menyampaikan ilmu tersebut kepada wanita-wanita ini. Bahkan dalam hal-hal keperempuanan, isteri-isteri Rasulullah ternyata lebih pakar daripada mana-mana lelaki. Sebab itu bila Rasulullah wafat, maka isteri-isteri Rasulullah menjadi guru kepada orang beriman. Anas menceritakan bagaimana mereka mengunjungi Aisyah untuk belajar hal-hal kewanitaan berkaitan hukum-hukum wanita. Mengunjungi Ummu Salamah. Dan para tabi'in datang jumpa isteri-isteri Nabi. Nak belajar bagaimana rumah tangga. Bagaimana fiqh dalam rumah tangga. Dan semua perkara berkait. Ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia menghimpunkan fiqh wanita dalam satu ensiklopedia yang disebut Al-Mufassal fil Ahkamin Mar'ah. Ensiklopedia dalam hukum-hukum wanita. Ini antara ensiklopedia yang terbaik dalam menjelaskan fiqh wanita. Sebab saya kata wanita ni dia ada fiqh ni sendiri. Dia ada perkara sendiri yang perlu dia tahu. Maka isteri-isteri Rasulullah menjadi jambatan pada pengetahuan tersebut. Baik, ini 4 sebab kenapa Rasulullah berkahwin atau ta'addud azwaj. Kemudian di kalangan wanita ada yang Rasulullah ceraikan, ada wanita diceraikan. Yang diceraikan tidak disebut lagi isteri Rasulullah. Di antara wanita yang diceraikan seorang perempuan daripada Kilabiyah bernama Fatimah atau Amrah. Antaranya ialah Asma binti Nu'man binti Jun binti Jaun. Antaranya Qutilah binti Qais,
ukhtu Ash'as bin Qais. Dan jumlah mereka 10 orang. Kerana macam-macam sebab. Sebab kita tahu rumah tangga memang macam tu. Yang seorang, bila Rasulullah mengahwininya, mendekatinya, lalu dia berkata, A'udzubillahi minka, aku berlindung pada Allah daripada kamu. Lalu kata Rasulullah, kenapa kamu cakap macam tu? Kata A'udzubillah ni untuk syaitan, dia bukan untuk orang. A'udzubillah, kita sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi wanita ini, dia sebut A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Kata Rasulullah, kamu berlindung dengan benda yang besar. Pulanglah kamu ke rumah bapa kamu. Yang kedua, isteri Rasulullah, yang bila mana Rasulullah tanya, kata wali dia, perfect, bagus. Tiba-tiba bila Rasulullah mendatanginya, ternyata dia berpenyakit sopak. Kerana pada Nabi tidak dibenarkan berkahwin dengan wanita cacat. Tak boleh. Kenapa? Akan ada tuhmahat. Maka ada sopak. Maka kata Rasulullah, pulanglah kamu ke rumah keluarga kamu. Pulang. Sebab dia punya wali tadi menipu Rasulullah. Sebab nak sangat jadi bak mentua Rasulullah. Lalu disembunyikan keaiban. Sebab kita kalau belajar dalam bab nikah, kalau orang berpenyakit sopak, baik lelaki atau perempuan, maka dia ada hak khiyar. Baik isteri ada suami, dia ada hak khiyar untuk membubarkan perkahwinan tanpa ada cerai. Dipanggil farak. Maksudnya kalau seorang lelaki berkahwin, tiba-tiba dia dapati perempuan ini sopak yang mulai merosakkan keturunan dia, maka dia boleh berpisah tanpa ada lafaz cerai. Farak yang dilakukan oleh qadi. Sama juga perempuan dikahwin lelaki, lelaki tu ada sopak dan dia tak redha, dia ditipu misalnya, maka dia juga boleh meminta demikian. Ini di antara hukum hakam perkahwinan. Kerana bila Rasulullah buat macam tu supaya jelas, ini hukum hakam kahwin dan cerai. Kenapa Rasulullah juga bercerai? Supaya umat ini diajar bagaimana hukum bercerai. Bukan jenis bercerai lepas tu berperang besar. Rasulullah SAW juga dalam situasi tertentu bercerai untuk ajar begini cara bercerai mengikut syariat Islam. Begini cara berkahwin ikut syariat Islam. Begini cara poligami ikut syariat Islam. Maka semua menjadi contoh Nabi SAW. Dan ada wanita yang Rasulullah meminangnya, ada yang meminang Rasulullah tapi tidak berlaku perkahwinannya, ataupun ada yang Rasulullah meminangnya dan tidak berlaku perkahwinannya dan jumlah mereka ialah 9 orang. Jadi wanita datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak kahwin dengan kamu. Tengah-tengah Rasulullah kuliah, wanita tu bangun. Inni wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, saya serahkan diri saya pada awak. Saya nak nikah dengan awak. Nabi pun tengok perempuan ni atas bawah. Nabi pun tunduk. Maksud Nabi tak nak lah tu. Seorang sahabat perempuan, ya Rasulullah, kalau kau tak nak, aku nak. Aku nak, kata lelaki. Ini perempuan ni pun dia tak malu, lelaki ni pun tak malu, dia sama. Lalu kata Rasulullah, kamu ada apa? Tak ada apa-apa, kata lelaki. Tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Nabi kata, irtamis wala khataman min hadid. Pergi cari dulu. Cincin besi ke, pergi cari dulu. Buat mas kahwin. Maka lelaki ni cari balik semula. Tak ada Rasulullah, tak ada. Cincin besi pun tak ada, miskin. Habis ada apakah kamu hafal Quran? Kata lelaki ni ada hafal Quran. Ada surah tertentu. Lalu kata Rasulullah, aku mengahwini kamu dengan Al-Quran yang kamu hafal. Dengan surah-surah yang kamu hafal tadi, aku kahwinkan kamu. Itu mas kahwin. Maksudnya lelaki itu kena ajar wanita itu baca Quran. Sebab di antara, bila kita berbicara tentang mas kahwin ini bukan sekadar duit. Atau harta. Atau manfaat. Manfaat itu apa? Suami mengajar. Suami ini dipandai, maka dia pun ajar isteri ini sebagai mas kahwin, ajar surah Qul Allah misalnya. Atau ajar surah Al-Baqarah. Atau ada Quran sampai khatam misalnya. Habis tu kalau dia ni mas kahwinnya ialah mengajar Quran, tiba-tiba belum habis mengajar bercerai. Apakah dia berhutang? Ya berhutang. Dia kena ngajari, dia kena ngajar lagi. Tapi kali ini dia ada mahram. Dia ajar. Sampai habis. Itu mas kahwin berhutang. Dia tak boleh bayar dengan duit, dia bayar dengan ajar Quran juga. Tadi saya baca berita, ada orang kaya Mesir. Dia kahwinkan anak perempuan dia. Yang lawa dengan seorang lelaki buta. Kerana lelaki itu ialah ahli Quran. Pandai baca Quran. Suaranya sedap. Jadi ayam tu tak kisahlah buta pun tahu Quran tu celek. Ni mata celek, buta Quran. Maka dikahwinkan walaupun dia ni orang kaya. Ni jutawan. Kahwin. Kan di seronok ada menantu yang pandai baca Quran. Walaupun dia ni tak ada harta. Nak beritahu kelebihan Al-Quran.
Sehingga Al-Quran boleh dijadikan sebagai akad nikah. Itu apa dia? Ta'lim, ajar. Bukan Quran ambil Quran tu jadikan mas kahwin, itu tak digalakkan. Ada orang dikahwin, diberi mas kahwinnya senasah Quran, itu tak betul. Itu Quran tepat. Tapi kalau dia ajar Quran tu, ajar Quran. Atau diberi duit. Mana lebih baik Ustaz? Saya kalau kahwin nanti, saya nak suruh mas kahwinnya masah Quran ke atau bagi duit? Bagi duit itu lebih afdal berbanding bagi Quran. Sebab Quran tak boleh jadikan sebagai mas kahwin. Tapi mengajar Quran ya. Kerana kemuliaan mengajar bukan kemuliaan Quran tu. Tapi dia ajar Quran tadi. Ada setengah dia nak tunjuk lebih Islami. Kata Rasulullah kahwin pun tak guna Quran. Bayar 400 dinar, unta lah, itulah. Maknanya itu bukan benda betul. Walaupun ada orang kita nak tunjuk dia lebih baik, mas kahwin cuma Quran. Atau Quran 2 biji Quran dia. Misalnya. Itu bukan satu benda yang tepat. Tapi dia beri duit. Atau diberi manfaat. Sebagaimana kisah perkahwinan Nabi Musa, manfaatnya ialah menjaga kambing selama 8 tahun. Dan lengkapkan jadi 10 tahun. Bagaimana kita baca dalam surah Taha. Ini antara cerita rumah tangga Nabi SAW dan tujuan perkahwinan. Kemudian kata Allah, Kuli azwajika, katakan pada isteri-isterimu, in kuntunna, kalau kamu turidnal hayatad dunya, nak dunia, wazinataha, dan perhiasannya, fata'alaina, datang sini, ta'alaina, datang sini, umatti'kunna, aku bagi mut'ah pada kamu. Maksud mut'ah, beri pemberian lebih daripada mas kahwin. Kita dalam hukum hakam penceraian, kita ada nafkah, kita ada mut'ah. Kita selalu dengar mut'ah, orang buat tuntutan mut'ah. Kat Malaysia, mut'ah terbesar dituntut di Mahkamah Syariah ialah 500 juta. Isteri buat tuntutan mut'ah 500 juta sebab suami dia ada duit 2 bilion. Dia buat tuntutan 500 juta. Dan ada satu di Sarawak pun sama, mut'ah tertinggi lebih kurang dekat 200 juta. Mut'ah ini adalah pemberian lebih daripada mas kahwin. Lebih daripada mas kahwin dan lebih daripada nafkah. Bila suami tu orang berada, orang kaya, maka isteri selain daripada nafkah, dia boleh minta mut'ah. Kalau dia barat, dia panggil harta sepencarian. Maka kalau bercerai, dia akan ambil separuh harta. Sebab itu kat barat mereka takut cerai, takut duit hilang. Kalau mereka cerai, cara penyelesaiannya ialah separuh harta berpindah tangan. Kalau yang punca cerai itu suami, maka suami, isteri akan dapat separuh harta suami. Kalau punca pencerai itu isteri, separuh harta isteri berpindah pada suami. Itu dalam dunia undang-undang barat. Dalam Islam, kita ada pemberian nafkah dalam iddah. Nafkah biasa. Dan ada mut'ah. Bila suami ini punya kemampuan. Isteri boleh minta mut'ah, dia tahu suami dia gaji besar. Dapat elang tu, elang ni. Ada saham tu, saham ni. Maka dia boleh minta mut'ah. Dengan sejumlah yang mengikut kemampuan suami dia. Dia boleh minta mungkin kalau suami dia kaya minta 1 juta ke 2 juta ke. Kalau suami tak berapa kaya sangat minta 10,000 ke 20,000. Maka kata Allah Ta'ala berfirman, panggil isteri kamu, wahai isteriku datang, aku beri kamu mut'ah. Mut'ah dalam bahasa memberi maksud yang menyeronokkan. Mut'ah. Kita kalau seronok-seronok kita panggil nahnu fi mut'ah. Kita tengah seronok ni, nahnu fi mut'ah. Seronok. Ada satu nama nikah mut'ah, nikah seronok-seronok. Itu perkataan mut'ah. Maka kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, wahai Nabi, katakan pada isterimu, sini aku beri kamu mut'ah, wa usarrihkunna sarahan jamila, kemudian aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Kita sebut cerai yang baik, ialah dia dah suci daripada haid, tidak disetubuhi, kemudian cerai talak 1. Cerai yang baik. Wa in kuntunna, tetapi wahai isteri-isteri Nabi, kalau kamu nak turidna Allah, nak Rasul, nak hari akhirat, fa innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil muhsinat, menyediakan bagi wanita-wanita yang baik, minkunna, di kalangan kamu ini, ajran azimah, pahala besar. Isteri si Nabi, bila mereka buat ibadat, pahala mereka lebih besar daripada mana-mana wanita yang lain. Lebih besar. Tapi sama juga kalau mereka buat salah, hukumannya juga besar. Bukan bermaksud isteri Rasulullah ni buat salah, mereka Allah pelihara. Tapi sebagai satu amaran. Kata Allah, ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Siapa yang melakukan perkara yang tidak baik. Maksud fahisyah ni bukan makna zina. Kerana semua isteri Rasulullah dipelihara daripada zina. Fahisyah ini yakni benda-benda yang salah. Kalau wanita lain tidak dipelihara zina.
Isteri-isteri Nabi semua dipelihara dari zina, termasuk isteri Nabi Nuh, termasuk isteri Nabi Lut yang khianat Nabi Lut. Allah pelihara isteri Nabi ni daripada zina. Dia mungkin buat salah lain, tapi zina tak. Zina tidak. Itu tidak berlaku kepada semua isteri para Nabi. Supaya kita tahu, dia punya sempadan dia buat salah kat mana. Zina dia tak akan buat. Tapi yang lain mungkin buat. Sebagaimana berlaku pada isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Lalu kata Allah, wahai isteri Nabi, kalau kamu buat benda tak baik, yudha'af lahal azab di'afain. Kamu akan dihukum dengan 2 kali ganda. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Demikian itu mudah bagi Allah. Di sini menunjukkan kelebihan pada isteri Rasulullah. Kerana mereka telah memilih Allah dan Rasul. Mereka tidak menunggu masa yang lama. Isteri Nabi tak kata tunggulah bang, lepas 2 bulan saya beritahulah jawapan. Dia jawab terus. Nabi cakap, mereka terus jawab. Walaupun Nabi kata, boleh tanya mak ayah dulu. Sebab wanita, walaupun dia dah terlepas daripada mak ayah dia mesti terus kekal menjadi ahli mesyuarat dia. Mesti. Sebab ada keputusannya tak akan matang. Maka dia kena tanya mak ayah dia. Biar mak dia beri pendapat. Biar ayah dia beri pendapat. Mereka yang jauh lebih berpengalaman. Lebih melihat sesuatu yang lebih baik. Tetapi Aisyah kata tak payahlah nak tanya mak ayah. Aku boleh jawab sekarang. Aku pilih Allah dan Rasul. Demikian juga kata Hafsah. Demikian semua isteri-isteri Nabi SAW menunjukkan mereka apa yang berlaku dalam mesyuarat mereka itu ialah satu naluri biasa seorang wanita bila melihat isteri kaya, bila melihat suami kaya. Tapi bila mereka menyedari itu salah, tidak sesuai kepada isteri Nabi, tidak sesuai orang yang mendampingi Rasulullah, maka mereka memilih Allah dan Rasul dan hari akhirat. Dan mereka kekal begitu. Walaupun sesudah Rasulullah wafat, mereka tetap kekal miskin, mereka tak nak kaya. Hatta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha setiap tahun diberikan duit pampasan negara sebanyak 100,000 dinar. Maka bila dia dapat, dia akan membahagi-bahagikan. Dan pernah satu kali bila dia dapat, datang saja duit itu dia kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak sebut macam kita, Alhamdulillah, hore-hore, tak ada. Dia datang duit tadi, dia kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi ini ujian, musibah. Sebab mereka sudah memilih untuk tidak mau berkaya bersama Rasulullah. Tidak mungkin mereka memilih kaya sesuai Rasulullah. Lalu mereka berkata, atau Aisyah berkata, Ya Allah, supaya duit ini tak masuk lagi rumah aku. Akhirnya Aisyah pun wafat pada tahun 58 Hijrah. Dan kadang duit itu tak masuk lagi rumah dia. Tak nak. Pernah dibahagikan. Waktu datang, dibagi-bagi semua. Lalu kata jariahnya, wahai Ummul Mukminin, Ummul Mukminin kan puasa, kita nak buka ngapa? Dah bagi semua, tak ada duit. Tak apa, rezeki ada. Sampai nak beli makanan buka puasa pun dia tak ingat. Dia bagi je. Kalau kita yang buka puasa tu simpanlah separuh. Mungkin. Tapi Aisyah tak. Semua. Dan semua isteri Rasulullah berperwatakan demikian. Sebagaimana mereka telah berkata memilih Allah dan Rasul, maka mereka menjawabnya dengan jawapan yang sebenar, realiti. Bukan sekadar waktu Rasulullah hidup. Hatta bila mana Rasulullah wafat, mereka tetap memilih dalam keadaan demikian. Sehingga mereka bertemu dengan Allah sebagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah. Maka kekalah mereka menjadi isteri Rasulullah sampai hari kiamat, sampai ke syurga. Kerana mereka pilih itu, nanti kita akan baca ayat, maka mereka diharamkan diceraikan oleh Rasulullah. Sebab mereka pilih macam ni, pilih Allah dan Rasul, maka Rasulullah dilarang menceraikan mereka atas apa sebab pun. Tak boleh cerai. Dan mereka ini tidak akan disebut sebagai janda, tapi kekal menjadi isteri Rasul walaupun sudah wafat Rasulullah. Orang macam kita, kalau kita mati, isteri kita namanya janda. Suami kita namanya duda. Isteri kita mungkin nama ibu tunggal. Suami kita mungkin dipanggil bapak tunggu. Misalnya. Namun istilah itu tidak ada kepada isteri-isteri Rasulullah SAW. Mereka kekal isteri Rasulullah, bahkan lebih mereka mendapat gelaran Ummul Mukminin, ibu kita orang beriman. Tidak halal kita bercakap sesuatu yang menjatuhkan maruah mereka, menghina mereka atau sebagainya. Ini yang kita cerita secara pengkesan sejarah. Supaya kita tahu naluri itu ada sebagai seorang manusia. Namun mereka ialah orang-orang yang cepat sedar akan kesilapan mereka. Supaya kita mencontohi para ibu mukminin ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.